Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukur pada Allah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kita bertemu lagi bersua di alam maya ini untuk perkongsian hadis yang seterusnya, yang mana semalam kita berkongsikan tentang hadis yang ke-10 saja. Itu saja yang sempat, sebab apa, memang keterangan dia panjang. Dan hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-11 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd, insyaallah. Baik, hari ini saya tak ada mukadimah apa-apa kot, insyaAllah kita terus masuk pada hadis yang ke-11 insyaAllah, untuk sama-sama kita kongsikan. Yang mana hadis yang ke-11 ini bertajuk zikir adalah amalan yang paling baik untuk terhindar daripada azab kubur. Baik, okey, adalah mukadimah sikit lah apabila sebut pasal azab kubur ni, insyaAllah. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum, di antara azab yang akan kita lalui, yang terpaksa kita lalui adalah azab kubur, salah satunya, yang mana ada setengah pihak yang mengatakan tidak ada azab kubur, tapi sebenarnya kalau ikut kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin dan percaya akan ada azab kubur, kerana ianya adalah datang daripada hadis baginda Rasulullah SAW yang telah menceritakan tentang kedua orang yang mana ketika itu baginda Rasulullah SAW telah melalui sekitar tanah perkuburan, dan Rasulullah mendengar dua orang yang sedang diazab dalam kubur, iaitu salah seorangnya adalah mereka yang tidak Allahumma salli ala Muhammad, yang mana kencingnya tidak dibasuh ataupun dibersihkan dengan bersih. Allahu Akbar. Dan seorang lagi, kenapa saya dah lupa dah, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi itulah, maknanya kita wajib ataupun perlu yakin dan percaya bahawasanya adanya azab kubur ini, Allah Rabbi. Dan di antara masa yang agak panjang sebenarnya, alam barzah adalah merupakan alam yang agak panjang kalau dibandingkan dengan alam dunia, bergantung kepada sampai bila, ataupun bergantung kepada bilakah berlakunya kiamat. Kalau katakanlah kita mati hari ini, sebagai contoh, kita mati hari ini, katakanlah kiamat masih lebih kurang dalam 1000 tahun lagi, contoh, ataupun 100 tahun lagi, maka kita akan berada di alam barzah selama 100 tahun. Cuba bayangkan, para sahabat yang terdahulu yang telah kembali ke rahmatullah 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, sebab belum lagi kiamat, mereka telah pun berada di dalam alam kubur ataupun alam barzah, lebih kurang 1400 tahun yang lepas. Jadi dah lama, Allahumma salli ala Muhammad. Namun begitu, bagi mereka yang baik ataupun yang soleh, pastinya lubang kubur mereka ataupun di dalam kubur mereka seumpama seperti berada di dalam taman-taman syurga. Allahu Rabbi. Maknanya Allahu Akbar, sangat sekejap sebenarnya, sangat sekejap berada dalam taman-taman syurga. Sedar nanti dah dikejutkan dah sampai tiba masanya untuk dihisap di padang mahsyar. Berbeza dengan orang yang mungkin berada dalam lubang-lubang neraka, na'udzubillah, kawah-kawah neraka, bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang Allahumma salli ala Muhammad, yang mana yang melakukan maksiat dan sebagainya, maka lubang kubur mereka menjadi lubang neraka, yang mana mereka akan terasa terlalu lama berada dalam alam barzah. Namun begitu, secara zahirnya alam barzah sememangnya lebih lama daripada alam kubur. Alam barzah ataupun alam kubur lebih lama daripada alam dunia. Alam dunia 60-70 tahun, dan mungkin melepasi 100 tahun lah kalau dapat bonus. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak, makanya memang secara Allahumma salli ala Muhammad, secara kelasnya ataupun secara turutannya, kalau kita ingat balik, kita punya alam yang akan kita lalui adalah ada 5 alam. Yang pertama alam
rahim. Alam rahim insya-Allah kita akan melaluinya dalam tempoh lebih kurang 9 bulan 10 hari. Kemudian alam dunia. Alam dunia ini kita akan lalui dalam tempoh lebih kurang 60 hingga 70 tahun sahaja. Kemudian alam barzah, alam kubur. Alam kubur ini bergantung pada sampai bila hari kiamat. Dan seterusnya alam mahsyar, alam padang mahsyar, yang mana ianya lebih lama daripada alam kubur, mungkin mencapai ratusan tahun, wallahu alam. Dan alam akhirat adalah alam yang paling lama, yakni alam akhirat ataupun alam kekal yang abadi, sama ada kita ke syurga, amin ya rabbal alamin, dan auzubillah kalau ke neraka. Jadi kedua-duanya adalah tempat kembali yang paling lama. Kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, masuk ke dalam syurga Allah dan kekal di dalamnya, maka kita akan berada dalamnya dalam tempoh yang lama dengan nikmat dan rahmat dengan kasih sayang Allah SWT, dan kita akan hidup berbahagia di sana, tempat kembali yang paling baik. Namun auzubillah min zalik, kalau ke neraka Allah, maka begitulah juga dalam keadaan diazab, diseksa, na'udzubillah. Allahu akbar. Mari sama-sama kita minta dijauhkan. Jadi oleh yang demikian, hadis yang sebelah ini berkaitan kepada alam yang ketiga, yakni alam kubur ataupun alam barzah. Zikir adalah amalan yang paling baik untuk terhindar daripada azab kubur. InsyaAllah. Baik, kita teruskan. Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya daripada azab kubur, iaitu zikrullah. Tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab kubur daripada zikrullah. Hadis Imam Ahmad, insya-Allah. Keterangannya, kedahsyatan azab kubur hanya diketahui oleh orang yang meneliti hadis-hadis yang mengandungi keterangan mengenai azab kubur itu sendiri. Setiap kali Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menziarahi kubur, maka beliau menangis teresak-esak sehingga membasahi janggutnya yang mulia. Seseorang bertanya kepada beliau, Tuan tidak begitu sekali menangis tak kala Tuan mendengar perkabaran-perkabaran tentang syurga dan neraka, seperti mana Tuan menangis ketika Tuan berada di dalam kubur. Di dalam kubur lah, bukan dalam kubur ni, di kawasan kubur lah. Beliau berkata, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kubur adalah persinggahan pertama dalam perjalanan menuju ke akhirat. Sesiapa yang selamat di persinggahan ini, maka persinggahan yang seterusnya akan dimudahkan baginya. Benar, alam kubur ini, bila kita mendapat rahmat, nikmat dalam kubur, tidak dikenakan azab dan sebagainya, makanya perjalanan kita di alam yang seterusnya akan lebih mudah, iaitu alam mahsyar dan juga seterusnya ke alam akhirat ataupun alam syurga neraka. Jadi insya-Allah, kalau kita dalam keadaan memang seorang yang soleh, orang yang baik, bila memasuki syurga Allah, memasuki kubur, dilayan dan diberikan kenikmatan taman-taman syurga Allah, maka perjalanan kita akan mudah. Namun begitu, kalau sebaliknya, memasuki neraka Allah telah pun diseksa, dan telah pun dicampak seolah-olah berada dalam kawah lubang api neraka, makanya perjalanan yang seterusnya akan lebih sukar. Allahu Rabbi, na'udzubillah min zalik. Namun jika sebaliknya, sesiapa yang tidak terselamat di sini, maka kesulitannya akan terus bertambah pada persinggahan yang berikutnya. Kemudian beliau menceritakan sabda baginda Rasulullah SAW yang berikut, tidak pernah aku menyaksikan sesuatu keadaan yang lebih menggerunkan daripada kejadian-kejadian yang berlaku di dalam kubur. Ini sabda baginda Rasulullah SAW, yang ini adalah merupakan Allahumma salli ala Muhammad, merupakan hadis-hadis yang lain, insya-Allah.
Daripada Hazrat ataupun daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan daripada azab kubur setiap kali selepas solat, ya. Rasulullah sendiri memohon, ya, azab dihindari daripada azab kubur selepas setiap solat, ya. Seperti mana yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kita pun, ya, perlulah untuk menghindari, ya, dalam solat kita, ya, selepas membaca apa nama tu surah Allahumma salli ala Muhammad, tahiyat akhir, ya. Dalam tahiyat akhir itu, ya, sebelum kita memberi salam, ya, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita membaca sepotong ayat, ya, sepotong ayat, sepotong doa, yang mana dalam doa tersebut memohon agar Allah menghindarkan kita daripada azab api neraka, azab kubur, dan juga fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga fitnah dajjal yang sangat besar, ya. Jadi itu di antara amalan yang telah baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar kita terhindar daripada apa nama tu sebarang azab-azab yang Allah Rabbi yang disebutkan, ya. Baik. Daripada Sayyidina Zaid, Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tidak kerana aku bimbang, kamu tidak akan mengebumikan mayat-mayat lantaran gentar dan takut. Nescaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya azab kubur diperdengarkan kepada kamu juga. Setiap yang bernyawa mendengar suara azab kubur melainkan manusia dan jin, ya. Maknanya binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang lain selain daripada manusia dan jin tidak mendengar azab kubur, ya, tetapi binatang-binatang, ya, maksudnya selain daripada manusia dan jin akan mendengar azab kubur, ya. Jadi oleh demikian, ya, mengikut hadis ini, ya, mengatakan bahawa, ya, kalau jika tidak baginda Rasulullah bimbang apa nama tu tidak ada orang yang akan pergi menanam, ya, mayat-mayat yang telah kembali ke rahmatullah di kubur kerana takut mendengar, ya, azab-azab kubur ni, ya. Jadi oleh demikian Rasulullah akan doakan agar diperdengarkan kepada manusia, ya. Tapi oleh kerana bimbang, ya, takutnya kalau manusia mendengar, ya, tentang azab kubur yang berlaku yang di dalam kubur tersebut, maka takut tak ada orang nak bawa mayat-mayat pergi ke kubur untuk disempurnakan, ya, untuk disemadikan. Itu dia masalah lain pula, ya. Baik. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW memberitahu bahawa baginda Rasulullah SAW dalam perjalanan, ya, dan kemudian unta baginda Rasulullah SAW tersentak. Ya, seseorang bertanya, apa yang terjadi kepada unta baginda Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, seseorang sedang diseksa dalam kuburnya, ya, suara azab kubur itulah yang menyebabkan unta itu tersentak, ya. Binatang mendengarnya, ya. Kalau tak percaya, bawa lah binatang pergi dekat kubur, ya. Lalu dekat kubur, insya-Allah, ya, mungkin ada, ya. Kadang-kadang kita tengok, ya, kalau terutama sekali ayam, ya, ya, kalau anda perasan lah, ya, kalau ayam-ayam ni kadang-kadang dia tersesat, dia cari makanan dekat atas kubur. Kadang-kadang dia terpelanting, ya, dia macam tersentak, dia terbang dengan sendirinya, bukan terbang, macam melompat dengan sendirinya, ya. Anda boleh tengok, ya, ayam atau apa sajalah, ya, apa saja binatang-binatang yang ada tersesat masuk ke dalam kawasan kubur, maka anda boleh tengok gelagat-gelagat mereka, ya. Ada yang tersentak sampai terlompat. Kerana apa? Kerana terkejut sebenarnya mereka mendengar tentang apa yang berlaku dalam kubur, ya, tentang azab-azab yang diterima oleh ahli-ahli kubur yang ada, ya. Na'udzubillah, ya. Kita minta jauh daripada Allah, ya. Kita minta Allah supaya jauhkan kita daripada azab kubur, insya-Allah, ya. Baik. Setiap suatu ketika baginda Rasulullah SAW tiba di masjid dan melihat beberapa orang sedang bergelak ketawa, ya. Lalu baginda Rasulullah SAW pun bersabda, jika kamu sentiasa mengingati maut, maka sudah tentu tidak berlaku sebegini. Tidak ada suatu hari pun yang berlalu tanpa kubur mengatakan, aku adalah tempat yang asing, tempat yang sunyi, aku adalah tempat ulat-ulat dan binatang. Apabila seorang mukmin dikebumikan, maka kubur menyambutnya dengan berkata, selamat
Maaf, suara tak keluar. Selamat datang. Ya, kedatangan kamu dialu-alukan di kalangan manusia yang tinggal di atasku, di atas bumi. Engkau lah yang paling kukasihi. Kini engkau telah diserahkan kepadaku. Engkau akan melihat layanan yang baik daripadaku. Kemudian kubur itu akan meluas sejauh mata memandang, dan pintu syurga akan dibuka, dan bayu serta keharuman syurga dan lain-lain akan sentiasa menuju masuk ke dalam kubur. Ya, Allahu Akbar. Inilah di antara nikmat orang yang melakukan kebaikan. Ya, makanya akan mendapat, ya, Allahumma salli ala Muhammad, nikmat. Ya, dia akan mendapat nikmat sejak daripada berada dalam alam kubur lagi. Ya, Allahu Akbar. Baik. Dan Allahu Rabbi, ya, walaupun mungkin, ya, tak masuk ke syurga Allah, tetapi pintu syurga Allah itu akan dibuka, dan Allahumma salli ala Muhammad, bau-bauan, ya, walaupun jarak syurga tersebut jauh, tapi bau-bauan telah pun dapat dibau oleh orang-orang yang berada dalam syurga Allah. Ya, Allahu Rabbi. Baik, itu di antara kelebihan yang diperolehi oleh orang-orang yang baik, orang yang soleh, yang meninggal dunia, yang berada dalam syurga Allah. Ya, dahlah dilapangkan, ya, sejauh mata memandang dalam kuburnya, dan diberikan nikmat yang sedemikian rupa. Ya, bau syurga pun subhanallah, ya, satu nikmat yang sangat hebat yang tak dapat kita bayangkan. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila seorang kafir pula, ya, apabila seorang kafir atau seorang fasik pelaku dosa dikebumikan, maka kubur akan berkata, alangkah celakanya engkau. Allah Rabbi, alangkah celakanya engkau, kedatangan kamu tidak disukai. Mengapa perlu engkau datang? Di kalangan manusia yang berjalan di atasku, engkau lah yang paling aku benci. Ya, kini kau telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan lihat layanan yang akan aku lakukan terhadapmu. Lantas kubur yang menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah, ya, ya, seperti jari-jari apabila kedua-dua tangan digenggam antara satu sama lain. Ya, contohnya, ya, maknanya tulang rusuk, ya, yang mana kalau ikutkan, ya, memang berada di kiri dan di kanan. Ya, bila Allahumma salli ala Muhammad, ya, bila masuk dan dihimpit dalam kubur, maka tulang rusuk tu akan, ya, masuk seolah-olah, ya, jari yang yang dirapatkan sebegini, ya, keadaannya. Ya, cuba bayangkan betapa periknya. Ya, kalau nak tahu rasanya sekarang, boleh, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, cuba anda ambil tangan kanan dan ambil tangan kiri, pegang di kedua-dua paru-paru ataupun di kedua-dua rusuk anda cuba tolak kiri dan kanan, rapatkan antara dua rusuk tersebut. Ya, macam mana rasanya? Ya, itu pun rasa, walaupun itu pun tak sebenarnya tulang rusuk akan menjadi macam ni, ya, baru akan bertemu, tapi sakitnya subhanallah, Tuhan saja yang tahu. Dan kalau tuan-tuan nak merasainya, boleh try. Ya, hamba pernah buat, insya-Allah. Ya, memang ianya sesuatu yang menyakitkan. Itu bau sikit, ya, tapi ini sampaikan, ya, tulang belulang kita ataupun tulang rusuk itu nanti akan bertemu antara satu sama lain dan akan berceragah, ya, ataupun bersilang-silang, ya, antara kiri dan kanan. Allahu Akbar. Ya, sangat-sangat menyakitkan. Baik. Selepas itu 90 atau 90 ekor ular yang besar, ya, 90 atau 99 ekor ular yang besar, ya, akan dilepaskan ke atasnya. Ya, ular-ular itu akan mematuk dan menyeksanya hingga ke hari kiamat. Ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, jika seekor sahaja pun daripada ular-ular itu menghamburkan bisa ke bumi, maka sehelai rumput pun tidak akan tumbuh sehingga ke hari kiamat. Ya, ya, baik, itulah betapa Allahumma salli ala Muhammad, betapa hebatnya,
ya apa nama tu, azab kubur yang disediakan kepada orang yang kafir, orang yang fasik, ya dan didatangkan pula dengan dahlah dia mendapat himpitan kubur. Tapi ada, Allahumma salli ala Muhammad, ada pendapat mengatakan bahawa setiap daripada kita, walaupun termasuklah umat Nabi Muhammad SAW, orang yang mukmin sekalipun, akan merasai himpitan kubur. Himpitan kubur ni akan dirasai oleh semua orang. Ini kerana apa? Ini kerana suatu peristiwa yang berlaku kepada salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW. Amba lupa namanya. Sa'ad bin Abi, bukan Sa'ad bin, Allahumma salli ala Muhammad, amba lupa dah. Amru bin Al-As, tak silap amba lah, amba lupa namanya. Allahumma salli ala Muhammad, yang mana menerima himpitan kubur pada zaman baginda Rasulullah SAW lagi, dan Rasulullah memberitahu sahabat-sahabat yang lain, dan sebabnya adalah, bila ditanya kepada ahli keluarganya, sebabnya adalah kerana tidak bersih ataupun tidak menjaga kebersihan selepas membuang air kecil, jadi maknanya dalam keadaan yang tak apa-apa bersih, menunaikan solat dan sebagainya. Jadi itu kita kena jaga, itu di antara sebab-sebab yang mana seseorang itu akan menerima azab kubur ataupun himpitan kubur. Tapi mengikut setengah pendapat yang lain mengatakan bahawa, Allahu Akbar, minta maaf bising sikit budak-budak ni, Allahumma salli ala Muhammad, mengikut pendapat yang lain mengatakan bahawa memang setiap daripada kita akan menerima himpitan kubur, tidak ada seorang pun yang akan terlepas, Allahumma salli ala Muhammad. Amba lupa dah peristiwa tersebut, tapi insya-Allah nanti kita akan kongsikan, kalau teringat nanti insya-Allah, baik. Okey, selanjutnya baginda Rasulullah SAW bersabda lagi, bahawa kubur merupakan satu taman syurga ataupun satu lembah neraka, seperti mana yang disebutkan tadi, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW melalui dua kubur. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, kedua-dua ahli kubur ini sedang disiksa. Ini yang disebutkan tadi, yang mana kisah tadi, kedua-duanya sedang disiksa. Seorang disiksa kerana mengumpat, dan seorang lagi disiksa kerana tidak menjaga kesucian dengan baik ketika dia membuang air kecil, yakni dia tidak menghindari tubuhnya daripada terkena percikan najis, jadi kita kena jaga betul-betul, Ada setengahnya yang mengatakan bahawa ianya dimaafkan, tapi seelok-eloknya, kalau kita mengikut berpegang pada hadis ini, seelok-eloknya kita kena jaga betul-betul lah, apa pun, Allahumma salli ala Muhammad, apa pernah mendengar salah seorang ustaz mengatakan bahawa semacam buang air kecil, buang air kecil secara berdiri lah, terutamanya pada orang lelaki, percikan air pada seluar, percikan air pada seluar yang sikit-sikit itu adalah dimaafkan katanya. Tapi secara jujur yang berkatakan, hamba tak bersetuju lah, kalau ikut kepada hadis ini, menunjukkan bahawa kita perlu untuk menjaga kesucian. Walaupun ada percikan, kita kena bersihkan, dan seelok-eloknya elakkan, walau ada percikan je, kita terpaksa basuh, kita bersihkan seluar kita yang terkena ataupun pakaian kita yang terkena, jangan dibiarkan, jangan dibiarkan, takut nanti Allahumma salli ala Muhammad akan mendedahkan diri kita kepada azab kubur, Nauzubillah min zalik. Baik. Dewasa ini sebahagian besar daripada mereka yang dianggap bertamadun menganggap istinja, membersihkan kemaluan setelah membuang air kecil ataupun air besar adalah suatu perkara yang aib dan ialah satu perkara yang aib dan mempermain-mainkan istinja. Ini masalah dia, kita kena faham. Ulama menyatakan bahawa tidak menjaga kesucian ketika beristinja adalah termasuk dosa besar, Ada ulama mengatakan ianya adalah sebahagian daripada dosa besar, Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah menulis bahawa
menurut hadis yang sahih, kebanyakan seksa kubur dikenakan sebab tidak mengambil berat mengenai masalah istinja. Jadi oleh demikian kita kena pastikan bahawa bila membuang air kecil ataupun air besar, kita perlu membersihkan sebersih-bersihnya, dan perlu memastikan bahawa pakaian kita pun tidak terkena, apatah lagi pakaian yang digunakan untuk kita solat pula. Kalau mungkin pakaian itu tak digunakan untuk solat, mungkin itu perkara yang berbeza lah. Okey, baik. Adalah dinyatakan dalam hadis bahawa persoalan yang mula-mula sekali di dalam kubur ialah mengenai istinja. Allahu Rabbi. Baik. Kesimpulannya, seksa kubur adalah seksa yang sangat pedih dan berat sekali. Sebagaimana setengah maksiat menyebabkan seseorang mengalami seksa kubur, demikian juga setengah ibadat yang menyebabkan seseorang terselamat daripada seksa kubur. Seperti yang telah dinyatakan dalam beberapa buah hadis bahawa dengan membaca surah Al-Mulk pada setiap malam menyebabkan seseorang itu terpelihara daripada seksa kubur dan juga daripada azab api neraka. Mengenai zikrullah yang boleh melindungi daripada azab kubur telah dijelaskan dalam hadis lalu. Allahu Rabbi. Baik. Jadi oleh demikian, untuk mengelak, memang ini memang orang kata ni soalan bocor sebenarnya. Para ulama telah memaklumkan kepada kita melalui kalam baginda Rasulullah SAW dan sampai pada ulama dan sampai kepada kita, di antara amalan yang boleh mengelakkan kita daripada terkena seksa kubur adalah dengan mengamalkan membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Allahu Rabbi. Dan ada juga setengah yang berpendapat mengamalkan membaca Al-Quran sebelum Allahumma salli ala Muhammad, sebelum subuh, sebelum subuh, membaca Al-Quran sebelum subuh juga akan menjadi salah satu pembela kita, peguam bela kita yang akan menjawab segala pertanyaan kubur untuk kita. Kerana apa? Bila kita masuk ke dalam kubur, bila dimasukkan dalam kubur dan apabila 7 langkah orang yang terakhir yang menghantar jenazah kita ke dalam kubur, meninggalkan kubur, setelah 7 langkah tersebut, maka akan timbul malaikat untuk bertanya soal kubur pada kita. Pada ketika itu, amalan-amalan kita akan datang kepada kita. Amalan membaca Quran, amalan ini solat sunat, amalan berzikir, amalan apa-apa saja amalan yang akan datang untuk bersama dengan kita ketika itu. Namun begitu, segala amalan akan dihalau oleh malaikat yang akan menyoal kita. Alhamdulillah. Minta maaf malaikat yang akan menyoal kita akan menghalau segala amalan, kecuali satu amalan saja yang tak dapat dihalau. Maknanya satu amalan saja yang tak akan meninggalkan kita, iaitu amalan membaca Al-Quran. Jadi banyak-banyakkanlah membaca Al-Quran, dan Al-Quran ini akan menjadi peguam bela kita yang akan tolong jawabkan untuk kita lah. Soalan-soalan kubur, soalan-soalan kubur. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi oleh yang demikian, itu pun soalan bocor juga. Itu di antara amalan-amalan yang perlu kita lakukan sepanjang kehidupan kita kalau kita nak kita terhindar atau selamat daripada seksa kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi oleh yang demikian, sama-sama amalkan ini. Peringatan ini khas untuk diri hamba sendiri dan juga untuk rakan-rakan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan FB sekalian, supaya kita sama-sama terhindar daripada azab kubur yang sangat berat dan sangat pedih. Nauzubillah min zalik. Baik. Okey, habis untuk keterangan yang ke-11. Tekak hamba dah kering. Allah Rabbi. Padahal dah minum air kosong tadi sebelum memulakan sesi ni, insya-Allah. Tapi itulah, mungkin angin kuat sangat depan ni. Jadi cepat cepat kering tekak. Allah Rabbi, biasalah tu. Baik, insya-Allah kita teruskan. Nak perlahankan kipas sedikit. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Minta maaf pelanggan sikit kipas, kuat sangat menyebabkan rasa cepat kering tekak. Okey, baik. Hadis yang ke-12. Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa golongan yang dengan wajah yang bercahaya. Daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa
Baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa golongan yang bercahaya wajah mereka, yakni cahaya yang bergemerlapan, ya, dan mereka berada di atas mimbar daripada mutiara, dan orang ramai akan mencemburui dan mengagumi mereka, ya, sedangkan mereka itu bukan daripada para nabi dan juga bukan daripada para syuhada. Maka seorang badui berkata, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat-sifat mulia mereka supaya dapat kami mengenali mereka." Lalu baginda Rasulullah SAW pun bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang berlainan kaum dan berlainan tempat. Mereka berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Mereka berkumpul untuk mengingati Allah dan menyebut namanya." Ya, hadis riwayat Tabrani, ya, insya-Allah. Baik. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa di dalam syurga terdapat tiang-tiang daripada yakut, dan di atas tiang-tiang itu terdapat kamar-kamar daripada zamrud, dan pintu-pintu kamar itu terbuka di setiap penjuru, dan kamar-kamar itu bersinar seperti bintang bercahaya. Ya, kamar-kamar ini adalah untuk orang-orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah, dan orang yang berkumpul di suatu tempat kerana Allah, dan mereka bertemu antara satu sama lain kerana Allah SWT. Nampak tak kat situ? Ya, lebih jelas dan lebih menunjukkan kepada orang-orang tabligh lah. Ya, maknanya mereka datang daripada tempat yang lain, kaum yang lain, berkumpul pada satu tempat, ya, kemudian sentiasa memuji-muji Allah dan membuat kerja-kerja dakwah, ya. Allahu Akbar, ya. Itulah, ya, di antara kemuliaan orang-orang yang membuat kerja-kerja tabligh ataupun bersama dengan orang tabligh lah, ya. Allahu Rabbi, hamba pun berazam insya-Allah satu hari nanti, ya, diberikan kelapangan oleh Allah SWT, akan bersama-sama juga, ya, untuk Allahu Akbar, merasai sendiri pengalaman melakukan dakwah, ya, secara terus, ya, dari rumah ke rumah, insya-Allah. Baik, keterangannya terdapat perselisihan pendapat di kalangan para cerdik pandai mengenai Zabarjad dan Zamrud, ya. Sama ada kedua-duanya ini merupakan batu permata yang sama tetapi mempunyai dua nama yang berbeza, ataupun satu permata yang mempunyai dua jenis yang berlainan, ataupun dua batu permata yang jenisnya sama, ya. Walau bagaimanapun kedua-dua itu adalah nama bagi batu permata yang bercahaya, ya. Kita pun tahu, ya, Zamrud warna hijau, ya. Batu permata yang warna hijau yang memangnya bercahaya. Baik. Dewasa ini terdapat berbagai-bagai tuduhan dan sindiran yang telah dilemparkan ke atas mereka yang menghadiri, ya, majlis-majlis zikir, ya. Ini pun satu hal juga, ya. Kadang-kadang ada setengah masjid mengadakan majlis zikir di kalangan para ahli tarikat, ya. Ini pun mendapat pandangan yang sinis daripada orang setempat juga, ya. Padahal sebenarnya mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk berselawat, untuk memuji Allah, ya. Dan mereka ini adalah tergolong daripada golongan-golongan orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah SWT dan dimuliakan oleh Allah SWT, seperti mana hadis Rasulullah, ya, akan dibangkitkan dalam wajah yang bercahaya, ya. Kita nak pula dah. Kita tak nak ke, ya? Kalau kita kata kita tak nak, maknanya kita di antara orang yang rugilah. Maknanya orang yang tak nampak keberkatannya, orang yang tak nampak fadilatnya, ya, apa yang Allah bayangkan dengan gemerlapan itu, keistimewaan yang Allah berikan pada cahaya, orang yang dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya itu bukannya saja-saja, ya. Mereka ini adalah orang yang mungkin akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah yang sampai ke syurga Allah, ya. Allahu Rabbi, ya, insya-Allah. Baik. Pada hari ini mereka boleh mengejek sebanyak-banyak yang mereka suka, ya. Kelak pada hari kiamat, apabila mata menyaksikan kebenaran, barulah akan diketahui betapa beruntungnya orang yang berzikir itu, yakni apabila mereka berada di atas mimbar mutiara dan di dalam kamar-kamar tersebut, betapa ruginya orang-orang yang membuat tuduhan dan sindiran terhadap mereka, ya. Itulah, ya. Kat sini tak apalah, nak sindi-sindilah, ya, bergunung-gunung sekalipun, ya. Tapi tengoklah nanti bila dah ternampak di hadapan mata, Allah tunjukkan, ya, janji-janji Allah, ya, dengan memberikan
wajah mereka bercahaya, dan juga memberikan apa orang kata ni, tempat mereka yang indah, mimbar-mimbar yang terdiri yang dibuat daripada mutiara, dan sebagainya, banyak lagi kelebihan-kelebihan lain. Maka masa itu barulah terlopong biji mata, bagi mereka-mereka yang mengejek, Allah Rabbi. Baik. Sesungguhnya pada hari ini majlis-majlis zikir dilempari pelbagai maki hamun dari pelbagai penjuru ataupun dari setiap penjuru. Namun betapa mulianya majlis-majlis zikir di sisi Allah SWT jelas diketahui melalui hadis-hadis yang menerangkan kelebihan-kelebihan majlis tersebut. Jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah SWT akan bercahaya pada pandangan penghuni-penghuni di langit, seperti bercahayanya bintang-bintang di langit pada pandangan penghuni bumi, Allah Rabbi. Baik. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahawa dalam hadis lain disebutkan bahawa ketenangan, adalah suatu nikmat yang khas diturunkan kepada para peserta majlis zikir, Mereka dikerumuni oleh para malaikat, rahmat Allah SWT menyelubungi mereka, dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka di arasy, Allah Rabbi. Ini di antara kelebihannya. Seorang sahabat yang bernama Abu Razin radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, seorang sahabat bernama Saidina Abu Razin radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, mahukah aku memberitahu kamu suatu perkara yang boleh menguatkan agama kamu? Kamu akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Perkara itu adalah majlis zikir, Allah Rabbi. Hendaklah kamu sentiasa menghadiri majlis zikir, dan apabila kamu bersendirian hendaklah kamu berzikir sebanyak mungkin, Kalau ada majlis zikir, kita join, jangan kita buat dan tak apalah, walaupun mungkin kita dalam keadaan sibuk, singgahlah sekejap. Seperti mana majlis ilmu, Rasulullah pernah bersabda, lebih kurang maksudnya yang bahawa mengatakan bahawa walaupun sibuk mana sekalipun kita, kalau kita pergi masjid, insya-Allah ada majlis ilmu, antara maghrib dan isyak, khususnya, tunggulah sekejap, duduk sekejap, ambil keberkatan majlis ilmu, duduk, ambil keberkatan apa orang kata ni, Allahumma salli ala Muhammad, taman-taman syurga, duduk sekejap, barang seminit dua ataupun 5 minit lah katakan, lepas tu tak apalah nak tinggalkan atas sebab ada urusan dan sebagainya, tapi yang seelok-eloknya duduklah sekejap, insya-Allah. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika di sebuah rumah terdapat orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka rumah itu akan bercahaya pada pandangan penghuni langit, seperti mana bintang-bintang yang bercahaya pada pandangan penghuni ataupun penduduk bumi. Kalau kita tengok bintang-bintang bercahaya, itulah seolah-olah apa yang dilihat oleh penghuni langit terhadap rumah kita yang bercahaya kerana kita berzikir dalam rumah kita, Allah Rabbi. Dan itu yang indah, Rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah SWT akan bercahaya seperti bintang-bintang. Orang-orang yang dikurniakan oleh Allah SWT dengan cahaya, dengan mata yang dapat melihat cahaya amalan soleh, maka pastinya akan dapat melihat cahaya zikir tersebut, baik. Ini bukan hanya pada penghuni langit, bahkan pada orang-orang yang soleh, yang mana Allah berikan kelebihan kepada mereka untuk melihat cahaya-cahaya rahmat ini, maka mereka ni akan dapat melihat, mereka ini akan dapat melihatnya, baik. Ramai hamba Allah SWT yang dapat melihat nur para ahlullah dan nur tempat-tempat kediaman mereka, daripada Hazrat ataupun daripada Fudail bin Liyad, rahimahullah, adalah seorang ummi, ummi ini adalah maksudnya orang yang tidak tahu membaca dan juga mengeja ataupun menulislah, Tapi beliau dapat membezakan antara ayat-ayat suci Al-Quran, hadis kursi, hadis nabawi dan hadis palsu. Beliau berkata, apabila sesuatu perkataan diucapkan oleh seseorang, maka dengan cahaya perkataan itu dapat diketahui asal usul perkataan itu. Cahaya kalam cahaya kalam Allah SWT adalah berbeza daripada nur sabda baginda Rasulullah SAW. Sementara ucapan-ucapan lain tidak mempunyai kedua-dua cahaya itu. Allah
Allahu Rabbi. Ini apa nama tu, kelebihan yang telah Allah berikan kepada seorang ulama yang soleh, ya, orang yang hebat, ya, yang mana seorang yang kalau ikutkan Allahumma salli ala Muhammad, ya, seorang yang ummi. Ummi ni kalau ikut aku rasa ianya merujuk kepada orang yang sepatutnya memanglah tak pandai membaca, tak tahu membaca dan tak pandai menulis kan. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, ya, melalui pendengaran dia, ya, dia dapat membezakan, ya, sama ada, ya, apa nama tu, kalamullah ataupun, ya, seperti mana tadi, ya, Al-Quran, ayat Quran ataupun hadis kursi ataupun hadis Nawawi. Ya, kerana apa? Kerana cahaya yang terpancar daripada ayat yang dituturkan itu, ya, berbeza-beza. Allahu Rabbi, ya. Jadi ini yang di antara orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT, ya, yang dapat membezakan, ya, apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, nilaian kalam itu sendiri, ya, mengikut cahaya yang terkeluar, ya, daripada ucapan-ucapan, ya. Allahu Rabbi, memang sangat-sangat hebat, ya. Allahu Akbar. Baik, diriwayatkan oleh Syekh Zafar Ahmad dalam kitab Tazkiratul Qalil, ya, bahawa ketika beliau, iaitu Syekh Khalil Alunat rahimahullah, mengerjakan tawaf qudum di Masjidil Haram, semasa mengerjakan ibadah hajinya yang kelima, saya sedang duduk di sisi Syekh Mubibuddin rahimahullah, ya, yang ini beliau adalah merupakan murid yang istimewa kepada Syekh Imdadullah Muhajir Makki rahimahullah, ya, dan beliau adalah seorang ahli kasyaf yang masyhur, ya. Ketika itu Syekh Mubibuddin sedang membaca selawat daripada sebuah kitab, ya, sebuah kitab sebagai wiridnya. Tiba-tiba beliau berpaling kepadaku lalu bertanya, siapakah yang telah datang dan pada ketika ini sehingga menyebabkan seluruh Masjidil Haram diliputi oleh cahaya. Subhanallah, ya. Ini juga kelebihan yang telah Allah berikan. Saya terdiam diri sahaja. Ketika itu Syekh Khalil Ahmad rahimahullah telah selesai mengerjakan tawaf, lalu berjalan menuju ke arah Syekh Mubibuddin rahimahullah. Syekh tersebut bangun, saya berkata dan sambil tersenyum, baru saya tahu siapa yang telah tiba di dalam Masjidil Haram hari ini, ya. Allahu Akbar. Maknanya penampilan seorang datang, Allahu Akbar, satu sosok tubuh, ya, orang alim yang telah berada di Masjidil Haram menyebabkan, ya, seorang lagi orang yang nampak, yang telah dinampakkan oleh Allah SWT, cahaya, ya, yang terpancar daripada kehadiran ulama tersebut menyebabkan satu Masjidil Haram, ya, bersinar. Allahu Rabbi, subhanallah, ya. Itulah kelebihan demi kelebihan majlis-majlis zikir telah diterangkan dalam beberapa hadis dengan berbagai-bagai cara, ya. Dalam sebuah hadis ada diterangkan bahawa ribat yang paling afdal ialah salat dan majlis-majlis zikir. Ribat ialah menjaga sempadan negeri Islam agar orang-orang kafir tidak menyerang melalui sempadan itu, ya. Allah Rabbi, ya. Baik, habis alhamdulillah untuk keterangan, ya, hadis yang ke 12, ya, insya-Allah, ya. Baik. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa kelebihan-kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka-mereka yang mengamalkan amalan zikir, ya. Kelebihan-kelebihan tersebut tak mustahil untuk dapat pada kita, ya, bila kita betul-betul mengamalkan zikir dan zikir itu dah jadi sebati dengan diri kita dan ianya adalah sesuatu jadi satu keperluan dan seolah-olah makanan untuk kita. Bila kita amalkan, ianya akan datang, ya. Sebab itu tanda kasih dan rahmat Allah pada kita, ya. Tapi janganlah pula kita berzikir untuk mendapat kelebihan-kelebihan tersebut, ya. Sebab ulama-ulama atau orang-orang hebat, orang-orang soleh yang kita ceritakan ini pun sebenarnya tidak mengharapkan balasan yang sedemikian, ya. Yang mereka inginkan dalam kehidupan, dalam beramal, dalam berilmu dan beramal adalah semata-mata untuk mencari redha Allah, ya. Kelebihan-kelebihan, ya, yang telah dikurniakan itu adalah kelebihan yang telah diberikan oleh Allah SWT, ya, yang mana mereka tak minta pun, ya. Tetapi tanda kasih Allah, ya, tanda terima Allah terhadap
zikir yang kita buat, amalan yang kita lakukan, itulah di antara tanda-tandanya yang Allah tunjukkan kepada kita, untuk ditunjukkan kepada bukan orang itu yang, contohnya kalau kita dapat, kita nak tunjuk pada orang, tak, ya. Itu biarlah orang lain yang ceritakan bagi pihak kita, ataupun kita tak tahu, kita buat tak tahu, sudahlah, ya. Itu yang seelok-eloknya. Sebab itu bukan kita minta, tapi kita bersyukur pada Allah dalam hati, agar Allah lindungi kita daripada sifat wujud, riak dan sebagainya, takabur, sombong dan sebagainya, ya. Jadi kelebihan itu biarlah menjadi pedoman, ataupun menjadi kekuatan kepada orang lain untuk terus juga mengamalkan amalan yang sama, iaitu berzikir kepada Allah SWT, ya. Jadi oleh demikian, mari sama-sama amalkan. Mari sama-sama amalkan zikir. Zikir ni adalah sesuatu amalan yang sangat ringan sebenarnya untuk dilakukan, tetapi ganjarannya sangat berat, sangat besar di sisi Allah SWT, ya. Sehingga kan Allah anugerahkan pelbagai-bagai penghormatan, ya, pelbagai penghormatan ketika hidup lagi, ya. Ketika hidup lagi Allah dah bagi penghormatan dengan menganugerahkan berbagai-bagai darjat, ya, melalui kelebihan-kelebihan seperti mana yang kita dah bacakan tadi, iaitu kelebihan-kelebihan nur, cahaya, yang mana mungkin bukan semua orang nampak, ya, tetapi orang yang soleh juga yang Allah akan berikan penampakan terhadap cahaya-cahaya nur keimanan itu, ya, nur-nur daripada yang lahir daripada amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan berzikir kepada Allah SWT, ya. Baik, jadi insya-Allah, ya, marilah sama-sama kita amalkan, ya. Banyak sebenarnya zikir-zikir yang boleh kita amalkan, ya, seperti mana yang pernah hamba sebut sebelum ni, ya. Yang paling afdal, yang paling terbaik adalah la ilaha illallah. Kemudian kita boleh, ya, bertasmid, ya, bertasbih dan sebagainya, ya, untuk memperbanyakkan. Dan jangan lupa pula, ya, untuk selang-seli juga dengan istighfar dan juga berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat, pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, ya, insya-Allah. Baik. Adakah kita nak teruskan? Rasanya masih awal, kita teruskan untuk hadis yang ke-13, ya. Mungkin ni hadis yang terakhir untuk hari inilah, ya, insya-Allah. Baik. Hadis yang ke-13 adalah majlis zikrullah adalah taman-taman syurga. Allahu Akbar, ya. Majlis-majlis ilmu juga adalah taman-taman syurga. Begitu juga dengan majlis zikir, ya, insya-Allah. Ini pendek saja, insya-Allah, ya. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui kebun-kebun syurga, maka ragutlah ataupun ambillah manfaat, ya, bersepuas-puasnya, ya. Seorang bertanya, apakah itu kebun syurga ya Rasulullah? Baginda Rasulullah menjawab, majlis zikrullah, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan lain-lain, insya-Allah. Baik, keterangannya, bertuah betul orang-orang yang dapat menghadiri majlis-majlis zikir, dan dia hendaklah merasakan itu adalah satu anugerah daripada Allah SWT yang sangat besar. Ya, majlis-majlis zikir merupakan taman-taman syurga di dunia ini. Ya, ragutlah sepuas-puasnya bermaksud sebagaimana binatang apabila meragut atau makan rumput yang menghijau di sebuah kebun ataupun padang ragut, ya. Tak maaf, ya. Allahu Rabbi. Maka tidak mudah untuk menghalang binatang itu daripada terus meragut rumput, walaupun dihalau oleh tuannya sendiri, ya. Bahkan binatang itu akan terus meragut rumput walaupun dipukul dengan tongkat dan benda-benda lain, ya. Binatang itu langsung tidak akan memalingkan muka. Begitulah juga hendaklah mereka yang berzikir, ya. Janganlah memalingkan muka dan tumpuan daripada zikir disebabkan oleh kebimbangan dan halangan keduniaan yang lain, ya. Baik. Baik, di sini jelas menunjukkan bahawa kelebihan zikir itu sendiri, ya. Baginda Rasulullah SAW menyuruh kita mengambil peluang. Kalau ada majlis zikir, majlis ilmu sekalipun, itu adalah majlis untuk mengingati Allah, ya. Zikrullah itu mengingati Allah, ya. Jadi majlis ilmu juga adalah majlis untuk mengingati Allah. Jadi, ya, ambil peluang seperti mana yang katakan tadi, walaupun duduklah sekejap, ya. Kalau rasa sibuk sangat, duduklah sekejap, ambillah keberkatan, ambillah peluang, ya. Ragutlah sepuas-puasnya, ya. Seolah-olah, ya, binatang binatang ternak kita meragut rumput-rumput yang sedang menghijau, ya, yang sedang sangat-sangat baik, kerana
rumput-rumput yang berada dalam kebun yang sangat indah, ya. Majlis ilmu, majlis zikrullah ini adalah kebun-kebun yang sangat indah, kebun syurga, ya. Kebun-kebun syurga, bukan kebun-kebun biasa, ya. Jadi oleh demikian, ambillah manfaat yang sebaik mungkin, ya, daripada kebun-kebun syurga ini, insya-Allah, ya. Baik. Ya. Kering dekat langsung dah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Angin kuat sangat kot. Allah Rabbi. Baik, dalam hadis di atas, majlis-majlis zikir diumpamakan sebagai kebun-kebun syurga, kerana di dalam syurga tidak terdapat sebarang musibah, ya, tidak terdapat sebarang musibah, ya. Demikian juga dengan majlis-majlis zikir yang turut terpelihara daripada segala musibah. Ya, dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa zikrullah adalah penawar bagi hati. Ya, teringat pula kitab penawar bagi hati, ya. Segala jenis penyakit hati ada seperti takbur, ya, hasad dengki, iri hati, buruk sangka dan sebagainya dapat disembuhkan melalui zikrullah. Benar, ya, insya-Allah, ya. Pengarang kitab Al-Fawaid fi Salat wal Awaid, ya, menulis bahawa sesiapa yang sentiasa berzikir akan sentiasa terpelihara daripada segala bala bencana, ya. Allah Rabbi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah SAW bersabda, aku memerintahkan kamu supaya berzikir sebanyak-banyaknya, dan orang yang berzikir itu adalah seperti seseorang yang dikejar oleh musuh lalu dia lari dan menyelamatkan diri di dalam sebuah kubu. Ya, orang yang berzikir adalah ahli majlis Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Adakah faedah yang lebih besar daripada berbanding dengan seorang yang berzikir yang dapat bersama raja semesta alam? Tak adalah, ya. Maknanya berzikir, kalau berzikir itu membawa kita dapat berdamping dengan Allah SWT, maksudnya dapat berdamping dengan raja semesta alam, maka ianya adalah suatu, ya, perbuatan yang paling hebat lah, ya, paling hebat, yang tak ada tolak bandingnya. Adakah faedah yang lebih besar daripada itu? Sememangnya tak adalah, ya. Seseorang yang berzikir menjadi rakan kepada raja semesta alam, ya. Selain itu, melalui zikir hati seseorang akan menjadi tenang, hatinya akan bercahaya dan kekerasan hatinya akan hilang, ya. Terdapat pelbagai lagi manfaat yang lain dari segi zahir dan batin. Malahan setengah ulama menghitung sehingga mencapai 100 manfaat, ya, manfaat berzikir ini, ya. Allah Rabbi. Seseorang telah mengunjungi Sayyidina Abu Umamah rahimahullah, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, lalu berkata kepada beliau, aku melihat dalam mimpi para malaikat berdoa untuk Tuan semasa Tuan masuk dan keluar, berdiri dan ataupun duduk. Jawab Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, sekiranya kamu inginkan sedemikian, maka mereka juga boleh mendoakan untuk kamu. Lalu beliau pun membacakan ayat ini, ya. Surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya, akan memohon keampunan untukmu, supaya mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 43, ya. Ayat-ayat yang disebutkan di atas menunjukkan bahawa rahmat Allah SWT dan doa para malaikat adalah hasil daripada zikrullah yang telah kamu kerjakan, dan sebanyak mana
kamu berzikir mengingati Allah SWT, sebanyak itulah kamu akan diingati oleh Allah dan juga oleh para malaikat. Allahu Rabbi Jadi sama-samalah kita memperbanyakkan zikir. Itu je itu je kata-kata ni. Amalan dia mudah saja insya-Allah. Setiap masa kita boleh amalkan di mana-mana masa yang terluang, sama ada kita sedang melakukan apa saja tugasan yang tak memerlukan mulut bercakap. Kalau tugasan yang mana dalam meeting ke, masa kita tak bercakap, mungkin kita boleh berzikir, tak ada masalah. Tetapi time kita bercakap, maka kita tak bolehlah nak berzikir kan. Mungkin boleh berzikir dengan hati lah. Tapi agak susah sebenarnya kalau mulut berkata-kata perkara lain, hati berzikir pada Allah Tapi kalau mungkin dah sebati dengan kita dan selalu kita amalkan, ianya tak jadi mustahil, kerana kita dah terlalu dekat dengan Allah SWT. Jadi Allah akan bantu kita untuk mempermudahkan segala amalan kita. Jadi oleh yang demikian, jangan lupa untuk memohon bantuan daripada Allah. Kena selalu memohon pada Allah agar diberikan taufik ataupun diberikan hidayah dan taufik oleh Allah SWT, supaya Allah jentik hati kita dan supaya Allah gerakkan segala jasad kita, tulang empat kerat kita, lidah kita, untuk melakukan zikir, untuk melakukan segala amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, supaya dengan cara itu kita dapat mendapat tingkatan takwa yang terbaik di sisi Allah, dan juga diampunkan segala dosa kita dan mendapat redha Allah. Itu yang paling kita impikan, yang menjadi matlamat utama kehidupan kita insya-Allah. Baik. Dah habislah untuk keterangan hadis yang ke-13. Alhamdulillah, syukur pada Allah diberikan peluang untuk kita kongsikan 3 hadis hari ini. Semoga bermanfaat. Hamba dah harapkan. Jadi jika bermanfaat, hamba harapkan pada rakan-rakan bolehlah share untuk rakan-rakan kita yang lain juga mendapat manfaat. Dan insya-Allah walaupun tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan hanya tolong share saja, tuan-tuan mungkin akan dapat pahala yang sama, seperti mana menyampaikan ilmu dan mengajak orang ke arah kebaikan insya-Allah. Baik. Jadi pahala yang mudah, banyak sebenarnya pahala yang mudah yang dapat kita perolehi ataupun kita buat apabila dengan menggunakan teknologi yang ada, dengan di hujung jari saja, tapi banyak pahala yang kita dapat, pahala yang berterusan insya-Allah. Baik. Segala itu saja, segala yang baik itu, yang sempurna itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang, yang silap itu datang daripada kelemahan, kekurangan dan kesilapan hamba sendiri. Memohon ampun dan maaf daripada ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada teguran, ada kesilapan yang berlakukan, nak diberikan teguran dan sebagainya, boleh letakkan di ruang komen atau boleh PM tepi pun tak ada masalah, untuk sama-sama kita belajar dan untuk sama-sama kita membetulkan, kerana agama itu adalah nasihat. Kalau kita tidak menasihati, seolah-olah kita menghentikan agama. Jadi oleh yang demikian, untuk menghidupkan agama, teruskan menasihati, teruskan tegur-menegur, supaya kita mendapat manfaat bersama insya-Allah. Minta maaf budak-budak ni bermain kat luar. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian tuan-tuan dan kesudian dalam menonton ataupun sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian kita di pagi hari ini insya-Allah. Terima kasih. Hamba sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih selama-lamanya.